Okey, murid-murid cikgu semua. Okey, sekarang cikgu akan terangkan tentang iaitu tanda-tanda awal kedatangan haid. Cikgu akan terangkan tentang tanda-tanda awal kedatangan haid. Okey, apa tanda-tanda awalnya? Tanda-tanda awal yang pertama iaitu peningkatan nafsu makan. Peningkatan nafsu makan. Okey, rasa lapar dan ingin makan lebih susahlah untuk dikawal ketika nak datang haid ni. So dari rasa manis sampai rasa pedas kesemuanya dia teringin untuk makan. Dia akan rasa dia nampak benda ni, nampak aiskrim, nak makan lah. Dia nampak macam benda pedas sikit, nak makan lah benda ni. Dia susah nak kawal. Jadi bila awak jangan risau, okey ketika darah haid ni dah keluar nanti, nafsu makan ni dia akan kembali normal balik. Awak akan boleh kawal dia balik. Dia tak ada dah macam sebelum nak keluarnya, nak datangnya haid tu. Jadi awak janganlah risau. Okey, lepas tu kita pergi kepada tanda yang kedua. Okey, tanda yang kedua iaitu perut rasa kembung. Perut rasa kembung. Tanda haid yang normal lah. Perut merasa kembung ni. Dia bukan kerana sebab awak minum ataupun awak makan banyak. Wanita yang datang haid, yang datang bulan memang akan merasa perut kembung akibat perubahan hormon. Jadi kalau awak sudah tahu, dah tahu yang awak ni ada masalah gastrik, awak ada masalah perut, itu masalah gastrik. Jadi rasa sakit di perut ni dia akan semakin menjadi-jadi lah. Dia akan mungkin ada, kalau awak ada masalah orang lain rasa kurang sikit, awak lebih sikit rasa sakit tu. Sebab awak ada masalah gastrik kan. Itu je masalah. Bezanya lah kalau awak ada masalah gastrik bila ni lah tanda awal perut rasa kembung ni. Okey, itu tanda yang kedua. Okey, sekarang kita pergi tanda yang ketiga. Apa? Iaitu jerawat. Jadi awak janganlah terkejut jika muka awak ada jerawat. Lebih bertekstur ketika hendak datang haid ni. Dia disebabkan apa? Disebabkan oleh lonjakan hormon progesteron yang boleh mencetuskan peningkatan pengeluaran sebum. Sebum yang terkumpul ni dia boleh menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat mudah muncul. Jadi itu normal lah. Awak janganlah risau, janganlah takut. Tiba-tiba muka awak naik jerawat, sebelum ni tak naik. Awak kena tahulah kenapa tiba naik jerawat. So bila dah naik jerawat, awak nampak ini tanda-tanda awal ni dah nak datang haid. Jadi awak dah tahulah yang awak akan datang haid, sebab itu salah satu tanda-tanda awal. Okey, seterusnya kita pergi pada tanda yang keempat, iaitu emosi tidak stabil. Biasalah, ini saya rasa mungkin ada di kalangan murid cikgu yang dah tahu. Mungkin ada yang tahulah. Perempuan lah terutamanya. Emosi dia sendiri akan rasa yang emosi dia tak stabil bila dia nak datang haid. Jadi menjelang bulan yang datang ni, dia boleh menjadi perempuan ni, wanita ni dia boleh menjadi sangat sensitif. Sehingga mudah rasa sakit, sedih, cemas, dan ya gembira hanya kerana sebab benda kecil sahaja. Jadi gejala ni pun dia akan berakhirlah apabila awak datang haid nanti. Bila dah keluarnya darah haid nanti, dia akan habis. Dah tak ada dah rasa masalah emosi yang tak stabil ni. Jadi awak jangan risau. Hanya sementara sahaja. Dia hanya tanda-tanda awal. Okey. Seterusnya. Okey, kita pergi pada tanda yang ke berapa? Yang kelima. Tanda yang kelima iaitu insomnia. Awak jadi susah. Apa insomnia ni? Insomnia ni sukar untuk tidur. Sukar tidur walaupun awak dah minum minuman yang berkafein. Apa minuman yang berkafein? Minuman yang berkafein ni ialah seperti contohnya ialah kopi. Kopi, dalam kopi ada kafein. Sepatutnya menyebabkan buat kita mengantuk. Tapi kita tak mengantuk. Ah, jadi insomnia adalah simptom PMS yang sering dialami oleh sesetengah wanita lah. Dia walaupun dia rasa penat, dia tak rasa mengantuk. Jadi sama jugalah bila nanti awak dah keluarnya darah haid tu nanti dah keluar dengan elok, nanti dia akan ikut kitaran dia, awak akan mula rasa mengantuk.
Jadi itulah insomnia. Itu tanda yang kelima. Okey, sekarang kita pergi tanda yang keenam. Apa dia? Tanda yang keenam iaitu tanda sakit kepala. Tanda-tanda awal datang haid yang keenam iaitu sakit kepala. Awak rasa migrain, awak rasa pening di bahagian kepala. Jadi apa itu tanda haid ni juga dia disebabkan oleh faktor hormon lah. Faktor hormon. Hormon apa? Hormon serotonin. Nah, dalam bahasa sainsnya serotonin dalam otak terganggu oleh hormon estrogen yang meningkat sebelum datangnya haid. Okey, akibatnya wanita akan mengalami apa? Dia mengalami sakit kepala lah, jadi pening, jadi migrain. Jadi keadaan PMS ini juga boleh mencetuskan migrain pada setengah wanita. Jadi jadi apa? Anda tidak bolehlah minum. Cikgu sarankan, nasihat jangan minum minuman yang berkafein lah untuk mengurangkan rasa sakit kepala tu. Dia tak hilang pun. Sebaiknya awak hanya pergilah ke farmasi untuk membeli Panadol. Ambil ubat Panadol sahaja. Ah, itu tanda yang keenam. Okey, kita pergi tanda yang ketujuh. Apa dia tanda yang ketujuh? Cirit-birit. Dia setengah wanita je lah yang akan mengalami cirit-birit sebelum haid ni disebabkan oleh apa? Oleh bahan yang dalam bahan dalam badan kita tu apa yang diberi nama prostaglandin. Okey, bahan ni dia mencetuskan pengecutan dalam rahim dan usus. Sehingga masalah pahadaman boleh berlaku lah. Jadi jika paharaman boleh berlaku sebab jika parasnya dia tinggi. Paras dia dalam badan tu dah tinggi. Jadi berhati-hati juga bahan prostaglandin ni yang tinggi juga boleh meningkatkan kesakitan semasa haid. Kalau dia punya paras tu masih tinggi selepas awak dah keluar haid, jadi waktu haid tu awak akan rasa sakit lagi. Benda ni lah menyebabkan perut awak rasa cramp, rasa sakit. Itu dia. Okey, seterusnya itu tanda yang ketujuh. Kita pergi kepada tanda yang ke-8. Tanda yang ke-8 apa dia? Bahagian bawah perut dan belakang rasa sakit. Dia bila gejala ni muncul, wanita perlu lebih peka lah bahawa apa yang dirasakannya itu merupakan tanda awal lah. Tanda awal haid akan datang. Jadi saat lapisan rahim luruh menjadi darah haid ni, proses tersebut memang boleh menyebabkan sakit dan memulas. Jadi tetapi tidaklah sampai parah, tidaklah terlalu teruk. Okey, jadi itulah tanda-tanda awal sebelum kedatangan haid. Okey, ada 8 ke semuanya?